السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Ayat lan tanalul birra sebenarnya ia suatu ayat mendorong ahlu kitab supaya menerima Islam. Oleh kerana Islam adalah agama suci yang berkedudukan sangat-sangat mulia lagi tinggi, tentu sekali untuk mencapainya kena ada suatu pengorbanan yang mahal. Jika sanggup mengorbankan benda yang mahal, nescaya agama Islam yang mulia lagi suci akan diberi. Jadi ulama ahlu kitab dia lebih cenderung kepada duniawi. Maknanya harta-harta benda dunia daripada orang bawahan, dan lebih cenderung kepada kedudukan kepimpinan dalam masyarakat. Kedua-dua perkara itu dia duniawi. Berbanding dengan agama, dia satu perkara yang bertentangan. Agama dia satu benda yang bertentangan dengan benda dunia. Seperti mana kita baca dalam ayat-ayat seperti suratul Qasas. Negara akhirat itu kami jadikannya untuk golongan yang tidak ingin ketinggian di segi duniawi. La yuriduna uluwan. Jadi kalaulah ulama Yahudi nak perkara yang tinggi sebenar, iaitu kemuliaan yang tertinggi, iaitu agama suci Islam, dia kena korbankan yang bernilai bagi dia, iaitu hubur riyasah, cinta kedudukan, pengaruh. Dia kena korbankan. Kalau tidak sanggup mengorbankan benda itu,
Allah tak bagi Islam. Dan ini dia panggil ujian dan perjuangan. Ini dia panggil ujian dan perjuangan. Nak perkara yang sangat mahal tapi tidak ada daripada kita kesanggupan untuk menukar. Dan kita akan jumpa lagi ayat seperti ini juga dalam surah Taubah, di mana Allah beritahu, Inna Allah ashtara minal mu'minin, Allah sesungguhnya telah beli daripada orang beriman itu harta dan diri mereka, mereka sanggup korbankan untuk diganti syurga sebagai balasan Islam. Jadi bentuk macam mana ayat sebagai targhib kepada ulama ahli kitab. Allah kata kepada mereka, lan tanalul birra, kamu takkan capai kebajikan yang sebenar hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu dapat infakkan apa yang kamu sangat sayang. Jadi golongan Yahudi mereka sayang ar-riyasah, pengaruh, keadaan dia, kepimpinan dia di dalam masyarakat. Kalaulah dia menolak kepimpinan itu dan mengikut Muhammad SAW, yakni mereka sanggup menyerah ketua mereka adalah Muhammad SAW, barulah dia akan dapat birra sini, kebajikan yang sebenar. Kalau tidak ada apa-apa pun dia akan dapat kecuali api neraka. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Dan apa saja yang kamu boleh infakkan, walaupun tidak boleh infak banyak, walaupun tak boleh infak yang terbaik, tapi apa saja yang kamu berlatih untuk menginfakkannya sedikit demi sedikit, fa inna Allah bihi alim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, infak itu Allah Maha mengetahui. Maknanya nak dapat hakikat Islam ni kena infak, kena bagi yang kita sayang. Yang terbaiknya paling mahal. Jadi dalam tafsir kata, Yahudi dia paling mahal bagi dia adalah kedudukan dia. Kedudukan dia dalam masyarakat. Disanjung dan dibagi sesuatu imbuhan. Itu bagi mereka. Oleh kerana itu mereka sanggup memutarbelik ayat-ayat demi kerana masyarakat yang merupakan pengikut mereka. Jadi perkara seperti itu hendaklah dia infak, dia bagi. Barulah Allah bagi kepada mereka kebajikan yang besar, iaitu Islam. Jadi ketiga sifat tak sanggup itulah menyebabkan mereka hilang kemuliaan. Tak sanggup untuk memberi yang terbaik demi Islam, maka Allah Ta'ala tukar memberi kepada mereka kebencian Islam, memberi kepada mereka kesamaran Islam. Lebih-lebih lagi apa yang kita nak baca ni, mereka bertukar daripada menyokong kepada mewujudkan kesamaran tentang Islam supaya orang Islam tinggal agama ataupun menyekatkan orang lain daripada masuk Islam. Jadi bertukar keadaan dia. Ini adalah apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang kita akan baca. Jadi ketidaksanggupan mereka untuk memberi yang terbaik demi Islam, Allah pun tukar kepada, Allah bagi kepada dia ganti, mengutuk Islam, mencemar Islam, mengadakan sesuatu propaganda memburuk-burukkan Islam. Pertama, tajuk yang dibuat ini untuk meliarkan orang Islam dengan agamanya sendiri hingga ke membawa mereka kufur. Yang kedua, untuk meliarkan masyarakat yang bukan Islam supaya jangan mendekati Islam. Ini penyakit-penyakit yang timbul daripada orang Yahudi di kalangan ulama mereka, susulan daripada mereka tidak sanggup berkorban yang terbaik demi agama Islam. Pertama, di antara sikap mereka untuk mencemarkan Islam atau untuk membuat propaganda memburukkan Islam ialah dia kata Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Macam mana dia kata dia ikut Nabi Ibrahim sedangkan Nabi Ibrahim tak makan unta, kata mereka. Ini satu propaganda. Kalau betul-betul dia pengikut syariat Nabi Ibrahim, dia pun tidak akan makan unta, tidak akan minum susu unta. Ini tidak. Lagi unta dia makan susu pun dia minum.
Mana dakwaan saja ikut Nabi Ibrahim, tapi syariat Ibrahim tidak ikut. Dalam dalam asbabun nuzul, salah satu perkara yang mereka cuba mengadakan sesuatu bagi menjauhkan orang daripada agama Islam, ataupun memberi ke dalam orang Islam itu keraguan tentang agama sendiri. Allah jawab. Tajuk makanan pun Allah jawab, kemudian tajuk kiblat pun Allah jawab. Allah kata kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan asalnya halal untuk Bani Israel. Tak ada pun yang haram. Termasuk unta. Termasuk unta dan susunya. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali unta yang Israel sini maknanya Nabi Yaqub. Gelar dia Israel. Israel dengan makna hamba. Il makna Allah. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel, iaitu hamba Allah. Gelaran bagi Nabi Yaqub ala nafsihi, ke atas dirinya, demi kerana dia sakit. Kurang kerana dia sakit. Makna dia berpantang tak makan daging unta atas perkara asbab, di bawah lingkungan asbab. Tapi perkara itu terbawa kepada anak cucu dia. Terbawa kepada anak cucu dia. Ini pun min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkan kepadanya Taurat. Perkara itu adalah perkara yang berlaku sebelum turunnya Taurat. Zaman Nabi Yaqub. Taurat zaman Nabi Musa. Jarak begitu lama. Jadi ada hubungan daging unta, susu unta bukan pada Ibrahim. Ada hubungan dengan cucu dia, iaitu Nabi Yaqub yang gelarannya Israel. Dia tak makan daging unta atas rasa pantang larang penyakit dia. Bukan kerana mengharamkan sesuatu menyalahi syariat, tidak. Mengharamkan ke atas diri dia demi kerana sakit dia. Lalu anak cucu dia ikut. Dalam Taurat tidak ada kata begitu. Jadi qul katalah kepada mereka, fa'tu bi Taurat, bawa Taurat mari. Fatluha, baca sendiri. In kuntum shadiqin, sekiranya benar kamu dalam dakwaan unta adalah haram. Nabi Yaqub tak makan, Nabi Ibrahim tak makan. Kalau sekiranya dalam kitab tidak ada, tuduh saja, maka faman iftara 'ala Allahil kadhibah, maka sesiapa yang mengada-ngadakan atas nama Allah bohong. Allah kata halal unta, dia kata haram. Dalam kitab tidak ada. Min ba'di dzalika, setelah zahirnya bukti perkara itu adalah halal. Fa ulaika humudz zalimun, maka orang yang mengadakan sesuatu perkara bohong setelah buktinya tidak ada dalam kitab, mereka adalah golongan betul-betul zalim. Betul-betul zalim. Oleh kerana itu, dalam perkara ini dia ada dua pertembungan. Yang mereka kata, ya Allah berfirman. Dia bertembung gitu. Yang mereka kata, mereka buat tuduhan, satu perkara. Yang Allah berfirman, satu perkara. Jadi telah berlaku pertembungan dengan kata-kata mereka dengan firman Allah. Jadi cara nak menyelesaikan masalah, qul katalah kepada mereka, sadaqallah. Allah benar dalam firman dia. Kamu bohong dalam dakwaan kamu. Itu saja. Sebab tajuk agama. Dia bukan tajuk dunia ni, tajuk agama. Jadi qul katalah kepada mereka, sadaqallah fi jami'i dzalika. Allah memang benar dalam semua firman-firman-Nya dalam kitabnya pada perkara itu. Kamulah yang bohong. Kamulah yang bohong. Oleh kerana itu, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kamu semua ikutilah millah Ibrahim yang lurus itu, yang merupakan millah Nabi Muhammad SAW sekarang ini. Maka kamu semua ikutilah millah Ibrahim yang lurus itu, yang ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini, dalam Quran ini. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim yang hanif, dia tidak syirik. Orang Mekah yang hanif syirik. Tuduhan yang kedua, dia kata apanya hebatnya Islam, sedangkan kiblat kami kiblat yang paling ulung.
kiblat kamu kiblat yang baru. Itu pun satu tuduhan bentuk propaganda jahiliah, makna tidak berilmu. Satu tuduhan saja. Dalil-dalil pada dia beritahu hanya mengatakan kiblat kami lebih lama lagi daripada kiblat kamu. Agama kami lebih lama lagi daripada agama kamu. Ini juga suatu tuduhan propaganda untuk melemahkan pegangan umat Islam dan untuk menghalang orang lain menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya menuju kepada mereka. Jadi jawapan daripada Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama yang disyariatkan untuk manusia, yang dibina untuk manusia daripada arahan Allah, iaitu yang berada di Mekah. Bukan yang berada di Palestin, bukan yang berada di Baitul Maqdis. Bukan Baitul Maqdis yang pertama. Ini wahyu daripada Allah. Bakkah adalah nama kedua bagi Mekah. Cuma lafaz Bakkah dalam seluruh Al-Quran satu-satu ni saja. Yang lain Allah guna lafaz Makkah bil mim. Kenapa diguna lafaz Bakkah pada ayat ni? Mudah nak sebut. Mudah nak sebut. Jadi oleh kerana makna sama, di mana mudah nak sebut, makna tak berubah, maka yang mudah disebut itulah diutamakan. Itulah rahsia mukjizat Al-Quran. Jadi dalam menyebut Makkah dengan Bakkah pada ayat ni, Bakkah lebih mudah sebut. Kalau kita kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah, berbanding dengan billadzi bi Bakkah, maka billadzi bi Bakkah itu lebih mudah. Lebih mudah dari segi pertuturannya. Makna sama. Jadi rumah ibadat yang pertama yang diarahkan supaya bina kepada seluruh manusia, iaitu yang berada di kota Mekah, Kaabah. Dan itulah kiblat akhir zaman, kiblat agama akhir zaman. Dan tempat itu mubarakan, diberkati oleh Allah. Wahudan, dan tempat itu ada petunjuk. Ada petunjuk. Apa mana ada petunjuk? Sembahyang ke arahnya. Ada petunjuk lil alami, bagi sekalian alam, maknanya bagi manusia yang ingin sembahyang. Fihi, padanya, selain daripada berkat, selain daripada petunjuk kiblat, ayatun bayyinat. Ada lagi banyak tanda-tanda kudrat Allah Ta'ala yang jelas nyata. Di antaranya ialah maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim semasa membina Kaabah. Itu dikekalkan. Dan disunatkan sembahyang setelah tawaf. Kalaulah boleh, sembahyang di situ, maqam Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tempat lain tidak ada. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa-siapa saja masuk di Mekah ini, maka dia dikira aman. Oleh kerana Mekah tempat berkat, oleh kerana di Mekah saja adanya kiblat dan dia merupakan kiblat pertama, maka bersesuaian dengan keistimewaan ini disyariatkan haji. Sempena kepada tempat ni hebat, satu-satunya dia ada di permukaan bumi, maka disyariatkan haji. Walillahi, bagi Allah Ta'ala, alan nas, wajib kepada manusia, hijjul baiti, datang ke Baitullah. Siapa? Sebahagian mereka yang ada kemampuan. Sini min badaliyah. Yakni man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang ada kemampuan kepada Baitullah, jalan. Mana orang yang ada kemampuan untuk pergi ke sana. Zadu, bekal ada, rahilatu, kenderaan ada, amnut tarid. Jalan juga tiada gangguan. Jadi apabila syarat tiga tu ada, maka dipanggil orang tu berkemampuan. Jadi wajib untuk menunaikan haji seluruh manusia yang ada kemampuan. Ada orang tak percaya, ada orang tak mau pergi. Allah kata wa man kafara, dan siapa yang mengkufuri wajib haji ini, fa innallaha ghaniyyun. Sesungguhnya Allah Taala dia maha kaya serba cukup, dia tak berhajat pada haji manusia. Ghaniyyun 'anil 'alamin, dia maha kaya daripada sekalian alam. Setelah dua perkara yang dibawa oleh ulama Yahudi bagi mengganggu
kesucian Islam, mempengaruhi orang Islam dan orang luar Islam. Di sini teguran demi teguran Allah beritahu tentang mereka, ulama ahli kitab. Qul katalah, ya ahlal kitab, wahai ulama ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu sendiri kufur kepada ayat Allah? Kenapa kamu sendiri kufur akan ayat-ayat Allah? Kamu ahli kitab. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang bersaksi di atas apa yang kamu lakukan itu. Zajrun yang kedua, bukan saja dia sesat, dia menyesatkan pula orang lain. Ayat ni menyesatkan orang lain pula. Qul katalah kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai puak yang ada kitab, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kamu menghalang daripada agama Allah Islam? Sabilillah di sini agama Allah Islam. Kamu menghalang man amana, orang yang sudah beriman. Cara menghalang orang yang sudah beriman, tabghunaha iwaja. Kamu berusaha mencari kelemahan, mencari sesuatu yang boleh memesongkan persoalan daripada agama Islam. Kamu cuba cari apa perkara yang patut-patut boleh dibuat sebagai satu tajuk untuk memesongkan orang Islam. Daripada dulu sampai ke hari ini, sampai bila-bila. Wa antum syuhada, sedangkan kamu semua tahu semua apa-apa yang ada dalam wahyu ini benar belaka. Tidak ada pun yang ada keraguan, tidak ada pun yang terpesong. Tapi kamu cuba memesongkan. Tabghunaha iwaja. Kamu cari. Jadi kamu berusaha cari pada sabilillah Islam itu yang boleh kamu pesongkan. Sedangkan kamu tahu, kamu bersaksi setiap muka surat, setiap ayatnya jelas. Jadi tindak tanduk kamu ini sangat teruk. Cuma Allah tak akan biarkan. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lalai untuk menghukum terhadap apa yang kamu lakukan. Oleh kerana ini sifat-sifat Yahudi, orang Islam kena berhati-hati dan beringatlah. Dia bila sesat, dia jadi punah, dah teruk. Janganlah ada dalam hati kita harapan orang ada kitab pun jadi baik. Dia akan jadi lebih teruk. Cuma kita lah kena berhati-hati. Sini ayat Allah Ta'ala bagi kepada kita orang Islam. Mana kalaulah dia tak sanggup berusaha menghampiri Allah dengan cara memilih Islam, tak sanggup untuk mengorbankan kedudukan dia untuk mengikut Nabi akhir zaman, sombong, angkuh, dengki, maka dia tak akan diam. Dia akan berusaha. Oleh kerana sifat tu sifat buruk dia, maka dengan sifat buruk itulah dia akan berusaha merosakkan Islam dengan cara tadilah. Jadi Allah beritahu pada ayat ini peringatan kepada orang Islam sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman pula, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Sekiranya kamu mengikuti satu puak daripada ahli kitab yang ada ke propaganda seperti ini, nasyaya yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan menyebabkan kamu berpaling selepas pada iman menjadi kafir. Mana kalau kamu tak lawan dia, jika kamu tak berhati-hati dengan propaganda dia, kamu terikut dengan ayah dia akan menyebabkan kamu kafir. Itu maksud dia. Jadi kamu terkena. Jadi Allah beritahu sebagai peringatan, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, sekiranya kamu mengikuti satu puak daripada ahli kitabnya perangainya begitu, nescaya yaruddukum, mereka akan memalingkan kamu selepas pada kamu beriman menjadi kafirin, menjadi golongan yang engkar juga. Sebenarnya kalaulah kamu mengaji kitab, kamu ada guru, payah nak ikut. Sini Allah nak beritahu kepada kita, apabila wahyu-wahyu ni sentiasa dibaca, ada guru yang membaca pula, inilah penguat agama. Payah nak jadi murtad. Tapi kalaulah dalam kalangan kamu tidak ada ayat-ayat dibaca, tidak ada guru-guru yang baca, memang mudah murtad. Itulah dia punya kesan pada di ayat Yahudi. Sini Allah beritahu, wa kaifah, bagaimana takfurun, kamu akan jadi kafir. Sedangkan wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kamu dibaca sentiasa kepada kamu ayat-ayat Allah. Bukti-bukti itu dia sentiasa dibaca, dia mengaji, ditalaki. Wa fiikum rasuluh, di kalangan kamu ada rasul, guru yang mengajarnya. Mana tak mungkin
Tapi kalau tak ada suasana ni, mungkin. Mana gitu. Jadi wa kaifa, bagaimana kamu akan jadi kafir sedangkan kamu adalah golongan yang sentiasa dibaca kata kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu rasul yang mengajar. Mana payah nak berlaku begitu. Lainlah kalau tidak ada suasana ni, mudah sangatlah orang Islam ni dibesongkan oleh Yahudi dan golongan-golongan seumpama itu. Oleh kerana itu, apabila kamu sentiasa ada padanya dibaca ayat-ayat, kamu berada dalam suasana ada guru yang mengajar, maka wa man ya'tasim billah, dan siapa yang boleh berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dialah yang dikira dipimpin kepada jalan yang lurus. Iktisam itu adalah alamat dia dipimpin. Bermakna baca ayat-ayat Allah dan dengar daripada penjelasan guru. Seperti zaman Nabi, ayat-ayat dibaca. Nabi lah Rasul yang menyampaikannya. Nabi lah yang memberitahu cara menghayatinya. Jadi wa may ya'tasim billah, dan siapa yang berpegang teguh kepada Allah, meyakini segala janji, meyakini dalam taat itu ada kebahagiaan dan ada jaminan kejayaan, faqad hudiya, maka semuanya dia yang ada sifat iktisam, dia dikira dipimpin kepada jalan yang lurus. Apabila disebut iktisam, maknanya ada dua perkara sini. Berpegang teguh, longgar. Kalau berpegang teguh, maka dia dikira dipimpin. Bermakna kalau longgar, tidak dipimpin. Jadi wa man ya'tasim, siapa yang berpegang teguh, tak berganjak, seperti mana ada wahyu, itulah dia akan ikut. Maka dialah dikira dihidayah, diberi pimpinan kepada jalan lurus. Tapi kalau tidak ada iktisam, kalau tidak ada pegangan yang teguh, dia boleh jadi longgar. Longgar tu tidak dapat hidayah. Longgar tak dapat hidayah. Iktisam, berpegang teguh, dapat hidayah. Jadi kalaulah ini keadaan Yahudi, mana dia aktif, dia bergerak untuk menyesatkan Islam. Kalau orang Islam hanya golongan yang dia, maka ranaklah agama Islam. Fikiran pada itu, ayat seterusnya Allah Ta'ala beritahu, orang Islam dia kena bergerak, dia kena aktif. Dia kena lawan dengan cara-cara Islam. Macam mana nak kembangkan agama. Yang ini kena bawa wahyu yang merupakan dalil tunggal, mukjizat yang kekal ini sebagai hujah untuk menyampaikannya kepada sesiapa saja. Sesiapa saja supaya menerima Islam. Walaupun Yahudi buat apa sahaja rancangan, itu dia punya kerja. Cara dia. Kita orang Islam, kita kena ambil kitab kita kena sebar kitab kita, Allah akan bantu. Paling-paling kurang kita sendiri akan ada keteguhan. Seperti inilah. Apabila kita baca ayat-ayat, maka Allah Ta'ala akan bagi kekuatan iktisam, berpegang teguh. Apabila boleh berpegang teguh, maka dia dikira diberi hidayah. Dia tu dikira diberi hidayah. Itulah saja alamat. Oleh kerana itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai yang beriman, kamu hendaklah takut pada Allah sungguh-sungguh. Jadi setiap kali kita terjemah ittaqullah, sebenarnya daripada ayat ni, takut pada Allah sungguh-sungguh. Ulama tafsir sebut, apabila makna sungguh-sungguh, makna dalam perkara tauhid kena betul-betul solid, tidak ada syirik. Dalam perkara sunnah betul-betul kena menapaki, tidak ada goyang. Itu makna sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak jenis bersungguh-sungguh, mudah saja dimusnahkan akidah dari amal kamu daripada musuh seperti Yahudi Nasara. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, kamu kena takut pada Allah Taala sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati, jangan kamu berakhir hidup kamu kecuali kamu betul-betul tauhid. Muslimun sini dalam tafsir Jalalain makna muwahhidun. Jadi takut sungguh-sungguh, lebih-lebih lagi tajuk akidah. Kena betul-betul mantap. Supaya kamu akhir pun kamu tidak akan bergoyang dan kamu betul-betul mati dalam keadaan muwahhidun, keadaan tauhid. Oleh kerana itu, wa'tasimu bihablillah. Jadi untuk kamu berpeganglah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ini terjemahannya Quran ataupun agama Islam. Berpeganglah kamu dengan agama Islam. Macam mana nak berpegang dengan agama Islam? Bukan kata-kata.
Bukan perasaan, iaitu hablullah, Al-Quran lah, teras agama Islam. Kalaulah tanpa Al-Quran, duk kata berpegang, memang tak berpegang. Dia ada dua. Orang Islam ni, dia ada orang alim, alim Al-Quran. Dia ada orang jahil, jahil Al-Quran. Orang dikatakan alim, ulama tu, dia ulama Quran. Dia bukan ulama benda lain. Dia lebih hebat, lebih kuat berbanding orang jahil, jahil Quran juga. Di segi logik. Ulama, siapa dia? Orang tahu Al-Quran. Ibu bagi segala ilmu. Untuk Al-Quran itulah hadis Nabi. Untuk hadis Nabi itulah kehidupan para sahabat baginda. Itulah ilmu dan itulah ulama. Jadi orang yang ada perkara ni, dia lebih teguh daripada orang jahil yang tak tahu. Tak tahu Quran, tak tahu hadis Nabi, tak tahu kehidupan sahabat. Jadi, perkara yang boleh meneguhkan ialah hablullah. Jadi, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Al-Quran. Kerana daripada situlah akan kuatnya agama. Daripada situlah kamu belajarnya, kamu akan jadi alim. Kamu akan jadi guru. Kamu akan jadi rojokan. Dan sebagainya. Dan itulah Nabi kamu. Nabi kamu dulu-dulu tak tahu pun Al-Quran. Tak tahu pun hakikat iman. Allah bagi satu. Itu cara dia. Jadi hablullah sini Al-Quran atau Islam. Mudah saja. Berpegang sungguh teguhlah kamu dengan hablillah, tali Allah Al-Quran, yakni Islam, jami'an, semua sekali. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah atas tali Al-Quran. Berpecah belah atas tali Al-Quran ini, mana berpecah belah pada semua perkara lain. Sebab dia ibu bagi segala ilmu. Berbanding dengan tak tahu langsung, memang hancur. Wadhkuru ni'matullah. Sebenarnya ayat ini dituju kepada orang Aus dan Khazraj, penduduk asal Madinah. Yang hidup dia sebelum ni berperang. Mati kekal dalam neraka. Tapi dia punya jazbah nak berperang. Masya Allah. Dalam tafsir sebut, orang Aus ni dia punya marah kepada orang Khazraj. Ada bila-bila masa boleh berperang, dia akan berperang. Jadi Yahudi yang menyokongnya, sebelah sana pun Yahudi yang menyokongnya. Tapi kalau peperangan berlaku hanya berebut tanah, berebut kedudukan, akidah tidak tahu ke mana, maka semua tu apabila mati dalam peperangan, mati terus ke neraka kekal. Sebelum Quran. Maka bila Nabi kita SAW datang ke Madinah, dengan berkat Al-Quran ini, jadilah mereka masuk Islam. Allah telah satukan mereka. Dulu sanggup mati untuk lawan musuh. Sekarang ini untuk menghidupkan sahabat dia sanggup mati. Dia terbalik. Dulu sanggup dia mati untuk lawan musuh. Sekarang ini bertukar dia sanggup mati untuk menghidupkan musuh. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Al-Quran, ayat ini agama Islam sepenuhnya, semua sekali. Jangan berpecah belah lagi. Sebelum ini kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Cuba ingat semula nama Allah kata kamu, wahai orang Ansar. Id kuntum a'da, ketika dulu kamu Aus dan Khazraj bermusuh-musuhan. Dulu ingatkan kamu sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, kamu adalah golongan yang berseteru. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satu dan lembutkan hati kamu dengan perantaraan Al-Quran. Fa'asbahtum, lalu jadilah kamu bi ni'matihi, dengan nikmat Al-Quran ini, ikhwanan, bersaudara. Tidak lagi bermusuh. Dulu sebenarnya kamu, wahai orang Ansar, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kamu sebenarnya duduk di tepi-tepi jurang ke neraka. Tunggu mati saja. Kamu sudah berada di tepi jurang ke neraka. Sebab tak ada iman. Sebab tak ada Islam. Jadi melalui Al-Quran, kamu ada iman. Melalui Al-Quran, kamu ada Islam. Dulu tidak. Dulu ala syafa, di tepi-tepi jurang. Jurang ni nama bagi kawasan yang tak selamat. Jurang neraka. Dalilnya bila mati, terus neraka. Berada di tepi itu kerana hidup. Mati, jatuh terus. Mana gitu. Berada di tepi, kerana masih hidup, dia panggil hidup di tepi.
Kenapa tak jatuh lagi? Sebab dia tak mati lagi. Mati saja terus jatuh. Itu maksud daripada ayat. Dulu kamu berada di tepi-tepi jurang neraka. Oleh kerana masih hidup, tak jatuh lagi. Mati saja masuk neraka dulu. Dulu kamu. Fa'anqadhakum minha. Allah telah menyelamatkan kamu daripada tepi jurang neraka dengan diberi kepada kamu Islam melalui Nabi Muhammad dan wahyu Al-Quran. Melalui Nabi Muhammad yang membacanya wahyu Al-Quran. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Beginilah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu hukum-hukum dan dalil-dalil. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu terpimpin. Kalau kamu tak berusaha, Yahudi akan menganakkan kamu. Dia orang ada agama, tapi agama sesat. Agama sesat akan menganakkan agama benar kalau agama benar tidak berusaha. Oleh kerana itulah wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat. Umat maknanya bukan buat. Umat ni adalah satu agama, satu akidah. Cakap apa sekalipun tak kira. Bangsa apa pun sekali tak kira. Asal betulnya akidah. Itu panggil satu umat. Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat tad'una ilal khair, yang mengajak kepada Islam. Kalau biarkan, Yahudi akan perandakan Islam. Jadi kena ada satu umat, tak kira bangsa mana, tak kira bahasa apa, asalkan dia mentauhidkan Allah dan rukun iman dan sentiasa berusaha untuk menyempurnakan kehidupan dia dalam agama Islam. Jadi mereka mengajak kepada al-khairi, kepada agama Islam. Yakni wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menghidupkan ma'ruf dan mereka mematikan munkar. Bukan suruh sekali dua, tidak. Ya'muru dengan makna menghidupkan. Selama mana dia tidak hidup selama tu diusahakan. Wa yanhauna 'anil munkar, memati dan memadamkan munkar. Selama mana munkar masih ada, maka itulah kerja dia, mematikan. Jadi caranya cegah munkar. Dengan kata lain, bawalah dia kepada maklumat agama. Apabila maklumat agama daripada wahyu meresap dalam hati, makruf akan hidup, munkar dia akan tinggalkan. Tidak ada paksaan. Agama adalah satu perkara yang berhajat kepada kefahaman. Dan tidak ada kefahaman melebihi dengan bertalaki Al-Quran. Faham tanpa Al-Quran, faham yang tak boleh nak pegang. Nak mengaji tidak boleh, nak mengajar tidak boleh, nak warisi pun tidak boleh. Oleh kerana itu, agama dengan maksud itu. Jadi menghidupkan makruf, apa sahaja yang ada dalam wahyu, yang makruf, hidupkan. Apa sahaja yang munkar yang dalam wahyu, padamkan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang bersifat seperti itu adalah guna yang betul-betul berjaya dunia akhirat. Oleh kerana itu, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah pula kamu jadi seperti golongan yang berpecah belah di segi tauhid. Sini fi tauhidillah. Janganlah pula kamu jadi seperti golongan yang berpecah belah, bercerai berai di segi tauhid. Waqtalafu, dan berselisih mereka sama-sama mereka. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Berlaku pun selepas datang kepada mereka itu semua segala dalil dan bukti. Jangan jadi seperti itu. Jadi nak menyelamatkan daripada pecah belah, bawa segala dalil ini dan sebarkannya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Orang berpecah belah setelah datangnya dalil dan bukti, bagi mereka itu azab yang sangat besar. Dan azab ini akan berlaku pada masa manusia tidak lagi boleh berikhtiar dan berusaha. Ayat seterusnya sebagai tafsir dan dalam masa sama sebagai zajrun. Yauma tabyaddu wujuhun, hari mana putih berseri beberapa muka, yakni ahli syurga. Wa taswaddu wujuhun, hitam pekat beberapa muka. Setengah-setengah muka akan jadi putih berseri, setengah-setengah muka akan jadi hitam pekat. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, maka ada pun orang yang hitam pekat muka mereka oleh kerana mereka kufur, yuqalu lahum, jumlah muqaddar semula, yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka di akhirat nanti, akafartum ba'da imanikum. Apa maksud sini? Maknanya sini orang Islam yang tak berjuang lama-lama jadi murtad. Orang Islam tak berjuang lama-lama jadi munafik. Dia makin daif. Apabila makin daif, dia tidak pergi ke lain lah, sama ada murtad atau munafik. Sama-sama kekal dalam api neraka.
Jadi dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu telah jadi kafir setelah kamu beriman? Yakni murtadin atau munafikin. Kamu telah jadi kafir setelah beriman dengan cara kamu murtad, kamu munafikin. Fadhuqul azab. Oleh kerana berubahnya kamu, fadhuqul azab, dikatakan kepada mereka, rasailah azab. Bima kuntum takfurun, dengan sebab kamu akhirnya kufur juga. Dengan sebab kamu dulu semasa dunia mati dengan keadaan kufur juga. Semoga Allah lindungi kita semua. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang yang putih berseri muka mereka kerana istiqamah dan iktisam dalam agama yang benar, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat besar Allah, iaitu syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga itu kekal abadi. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Tilka ayatullah, itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha alaika bilhaq, kami membacakannya kepada kamu ya Muhammad dengan kebenaran. Iaitu apa yang diberitahu ini memang benar, menepati apa yang berlaku. Wa ma Allah yuridu zulman lil alamin, dan Allah Ta'ala tidak ada iradah sedikit pun untuk menzalimi sekalian alam. Apatah lagi nak menzalimi, iradah pun tidak ada. Sini nafi iradah. Dia ada dua, satu iradah, satu buat. Iradah sebelum buat. Jadi perbuatan zalim tak ada. Mungkin iradah ada. Niat nak zalim ada tapi tak buat zalim. Dia ada begitu. Dua kemungkinan. Dia tu ada nak buat zalim tapi tak buat. Tak buat satu zalim. Iradah ada. Iradah dan niat ni ada. Allah Ta'ala di sini dia beritahu, wa mallahu yurid. Dan Allah Ta'ala tiada iradah pun sedikit pun untuk menzalimi sekalian makhluknya. Yang berlaku tu semua kezaliman hamba atas diri mereka sendiri. Dan tidak Allah Ta'ala ingin sedikit pun menzalimi akan sekalian semesta alam. Lebih-lebih lagi manusia dan jin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah sebenarnya ma fis samawat, apa saja di lapisan langit dan apa saja di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini ayat targhib untuk terus menegakkan tauhid. Untuk terus menegakkan tauhid. Kuntum, mana antum? Semua mewakili sifat yang ada. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah sahabat Nabi, sebaik-baik umat. Jadi ayat ini dituju kepada sahabat yang ada pada zaman itu. Kamu sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dulu tidak ada. Allah Ta'ala zahirkan untuk seluruh manusia lain selepas pada kamu. Ini semua adalah merupakan kelebihan yang ada pada sahabat Nabi, merupakan didikan pertama daripada umat ini oleh Nabi sendiri. Sebagian ulama tafsir menterjemahkan ayat ini untuk sahabat Nabi. Dia merupakan didikan pertama daripada Nabi sendiri. Dialah sekhairul ummah sungguh. Orang lain tak masuk kecuali mengikuti sahabat Nabi. Bukan semua orang ni, umat akhir zaman ni khairul ummah, tidak. Orang lain tak masuk. Ayat ni hanya nak beritahu pada kita, orang yang dididik oleh Nabi memang khairul ummah. Dialah merupakan contoh khairul ummah. Nak banding dengan umat-umat dahulu. Manakala orang kemudian masuk juga, tapi dengan cara ikut mereka. Dengan cara ikut mereka. Tapi mereka lah sebenarnya khairul ummah. Kadang-kadang perkara ini mengelurukan. Masing-masing terpesona dengan diri dia, umat akhir zaman sebagai khairul ummah. Dia bukan satu perkara yang boleh dikhayalkan begitu. Sebenarnya ni ayat ni kuntum, mana antum. Kenapa digunakan kuntum? Kerana sudah ada sifat ni. Asalnya antum, kamu. Kamu tu siapa? Khitab pada sahabat Nabi. Jadi kuntum khaira ummatin, kamu yang bersifat ini semua adalah sebaik-baik umat. Dan semua sifat yang disebutkan di sini oleh Allah ada semua sekali pada sahabat. Ada semua sekali pada sahabat. Jadi kamu adalah sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat nisbah kepada umat dahulu. Umat dahulu. Kita akan baca beberapa ayat lepas pada ni. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kita akan baca lepas pada ni. Laporan daripada Allah Ta'ala, umat dahulu tidak ada cegah mungkar, tidak ada amar ma'ruf.
Tidak dibuat cegah munkar, tidak dibuat amar ma'ruf. Sebab tu mereka tidak jadi sebaik-baik umat. Umat akhir zaman, lebih-lebih lagi sahabat Nabi yang merupakan didikan Nabi, ada sifat ni. Jadi, kuntum khaira ummatin, kamu sahabat Nabi, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang Allah zahirkannya, dipilih untuk seluruh manusia lain. Yang memang sahabat Nabi untuk manusia lain. Yang kita guna slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana-mana orang yang dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tu betul, baik. Siapa jemaah itu? Itulah sahabat Nabi. Dia khairul ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelebihan yang paling ketara berbanding dengan umat dahulu atas tajuk ini saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menghidupkan yang ma'ruf dengan cara suruh ma'ruf, dan kamu mematikan munkar dengan cara cegah munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Sedangkan beriman kepada Allah adalah asas bagi segala-gala amal. Cuma pada ayat ni nak beritahu kecemerlangan sahabat Nabi atas tajuk yang tidak dibuat oleh umat dahulu. Yang tidak dibuat oleh umat dahulu, ahlu kitab dahulu, yang kita akan baca nanti pada hujung surah ini. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana takdim sifat ini berbanding dengan iman, sedangkan iman adalah asas. Untuk tajuk ni, untuk tajuk khairul ummah inilah pembezanya di antara sahabat Nabi dengan umat dahulu. Allah Ta'ala beritahu juga kepada ahlu kitab, walau amana ahlul kitab, kalaulah hari ini ahlu kitab beriman dan mengikuti seperti mana sahabat Nabi, seperti mana kita baca sebelum ni dah baca, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ia perkara sama. Sebelum ni dah kita baca, fa in amanu, siapa amanu? Fa'il dia adalah ahlu kitab. Sekiranya mereka boleh beriman seperti mana kamu sahabat Nabi beriman, barulah mereka dikira terpimpin. Bahawa iman mereka tu iman yang terpimpin. Neracanya sahabat Nabi. Sini pun sama. Walau amana ahlul kitab, kalaulah ahlu kitab beriman seperti mana kamu beriman, ada amru ma'ruf nahi munkar, tidak seperti mereka dulu, lakana khairan lahum, iman mereka seperti sahabat hari ini kalaulah ada, itulah yang lebih baik kepada mereka. Jadi soalannya, adakah ahlu kitab yang beriman atau tidak ada? Allah beritahu minhumul mu'minun, memang di antara ahlu kitab betul-betul beriman. Kata-kata ulama tafsir sebut nama lah di sini, seperti Allah misalnya. Minhumul mu'minun, di antara mereka memang betul-betul beriman. Cuma wa aktsarahumul fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Takdir telah berlaku gitu. Tapi ada di antara mereka yang beriman, tapi kebanyakan mereka fasik. Apabila fasik, kerja orang fasik adalah membahayakan Islam. Dan bahaya Islam sini, bahaya di segi tutur kata dan propaganda. Allah beritahu sebagai targhib kepada jihad. Lan yadurrukum illa adha. Mereka ahlu kitab yang fasik itu, dia tidak boleh membahayakan kamu, tidak boleh membarakkan kamu kecuali gangguan sedikit sebanyak. Yakni daripada lidah mereka. Tak mampu nak lebih pada itu. Wa in yuqatilukum, sekiranya mereka sanggup berperang dengan kamu pun, yuwallukumul adbar, mereka akan lari membelakangi kamu. Tapi kena ingat, siapa kamu tu? Sahabat Nabi. Bukan orang lain, sahabat Nabi. Jadi orang ahlu kitab, kalaulah mereka nak berperang dengan kamu pun, mereka akan lari membelakangi kamu kerana takut. Sebagaimana berlakunya peperangan di Khaybar. Sebagaimana berlaku peperangan di Khaybar, sebagaimana berlakunya peperangan di Tabuk. Pertemuan di antara ahlu kitab. Dan Allah buktikan betul. Manakala hari ini, oleh kerana kita tidak menyerupai para sahabat, maka ahlu kitab lawan kita, dia hancurkan kita. Dia jadikan kita ni adalah negara jajahan dia. Sebab kita lemah. Sebenarnya tidak. Jadi wa in yuqatilukum, sekiranya ahlu kitab beranikan diri lawan kamu pun, yawallukumul adra, mereka akan lari ke belakang kerana tak mampu nak lawan kamu, kerana bersama kamu nusrah Allah. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak dibantu oleh Allah Ta'ala daripada segenap arah. Macam mana nak lawan?
Satu pihak ada bantuan penuh daripada Allah. Satu pihak la yunsarun, tidak diberi bantuan apa-apa pun. Kerana itulah duribat alaihimudz zillatu aynama tuqifu. Kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد.